Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Format kita, format video untuk minggu ni lain sikit. Kenapa lain? Sebab aku tak ada job. Okay, sebab then tak ada, just kidding. Macam ni, aku ada dapat satu komen dekat YouTube aku, channel YouTube aku. Macam atas sangat ke? Okay, aku dapat komen daripada YouTube aku, komen YouTube lah, daripada nama dia, nama dalam dia tu Fun N. Tapi nama Instagram dia Art Fundamental. Kalau boleh korang boleh tengok work dia, apa dia, Instagram dia kat bawah, dan korang boleh follow. Nanti aku akan sediakan kat description bawah lah. So apa yang apa ni, dalam dia komen dalam video aku yang nama video tu tajuk dia adalah macam mana nak promote, macam mana nak tunjuk timbul bukan macam mana nak bagi orang nampak video artwork kau kat social media. Nanti aku akan ada letak kat link kat sini. Ada tekan je lah, nanti dah akan keluar kot. Aku rasa macam tu kot. Aku tak tahu, aku tak faham lagi YouTube ni. So dah ada kat atas tu kot. And then aku baru perasan benda ni mengganggu Nampak macam aku ada misal yang terlebih sangat. Okay, balik pada cerita aku. Yes, dia komen dekat situ. Dia cakap artwork dia agak orang ramai tak banyak minat sangat tentang style artwork dia. Kalau macam korang boleh tengok ataupun nanti aku tunjuk kat screen, artwork dia lebih kurang macam ni lah. So dia cakap dia cakap yang orang Malaysia, rakyat Malaysia kurang berminat dengan work dia ni, dan benda tu membuatkan dia agak down untuk buat work. Maknanya dia macam dia tak berapa nak gembira lah buat work tu. So benda ni yang aku nak kongsi dengan korang, ataupun ni macam soalan perkongsian kan, bukan perbincangan pun. Korang boleh cakap dengan aku terus. So perkongsian dengan korang semua. So mungkin korang dah baca tajuk video ni, iaitu antara minat dan persepsi masyarakat. Benda ni aku tak tahu terjadi ke tidak kepada artis-artis yang lain. Aku malas nak buat research. Yang ni, benda ni aku cakap memang daripada aku punya pemikiran yang cetek. So dia just buah fikiran aku lah. Apa yang aku cakap ni tak semestinya betul, dan apa yang aku cakap ni tak semestinya salah. So korang tengok je lah mana satu yang bagus, ambil buat orang kata apa, buat teladan. And then yang mana tak bagus tu jangan ikut lah kan. Okay, kalau korang nak tahu, aku kena bagi lebih mendalam sikit tentang apa benda masalahnya. Masalahnya adalah berlaku di mana apabila seorang artis tu dia mempunyai style ataupun cara dia melukis yang agak berbeza daripada kebiasaan yang kita tengok, ataupun dia jadi something yang tak menjadi satu kegemaran pada masyarakat lah, especially masyarakat Malaysia lah. Dan aku cakap ni in term of contact artis Malaysia, bukan dia tak ada kena dengan artis luar. Aku rasa luar tak ada masalah ni rasa. Dan benda ni lah yang terjadi dekat brother ni, Art Fundamental ni, di mana sebab kalau kau tengok work dia agak, aku cakap agak, dia ada genre gore dan juga genre yang dark lah, in term of style lah. Style ni maksudnya cara dia lukis tu. Macam setengah orang dia akan, setengah orang dia lukis realist, maknanya dia akan lukis real. Ada orang dia lukis abstract. Ni dia punya style tu macam tu lah, dia agak dark dan gore. Kalau kau sendiri tanya kat aku pun tak berapa minat style ni. Tapi dari in term of craftsmanship ataupun in term of artistic style dia, aku respect lah. Maknanya memang dia bagus lah, dia melukis. Cuma kalau kau tanya aku sendiri pun, aku pun agak kurang dengan benda ni. So benda ni yang aku nak
kongsi dengan korang kenapakah benda ni berlaku. Untuk kongsikan benda ni, aku kena bawa korang balik ke masa silam. Ke masa silam di mana berlakunya perkembangan seni di Malaysia, iaitu pada tahun 1920, di mana berlakunya asimilasi bukan yalah, aku rasa tahun 1920 berlakunya asimilasi antara negara luar dengan Malaysia, dan kita start develop buat artwork yang which mean seingat aku daripada 1920 sampailah ke sebelum merdeka, work kita basically lebih kurang sama je. Yang kau boleh nampak dia macam contoh macam lukisan nature, kalau kau boleh tengok lah work Muhammad Hussein Ena, semua dia lebih kepada portrait dan juga lukisan nature. Maknanya dia tak ada something yang lain daripada lain. So benda ni lepas tu kemudian bawa kepada selepas merdeka, di mana kita dah nampak dah ada perubahan sikit dari segi penggunaan material dan juga dari segi nilai artistik ni. Masa aku kau dah nampak selepas merdeka tu ada especially selepas merdeka, tak silap aku, Reza Piadasa kot. Tahun tu 1960 Reza Piadasa dia ada buat 60-an lah, 1960-an. Reza Piadasa yang buat, dia yang dulu yang mulakan seakan-akan style yang berlainan daripada orang lain. Mungkin aku rasa korang tak kenal pun Reza Piadasa ni. Just dia sebab tahu kata benda ni walaupun dia dah advance time tu, lepas merdeka tu banyak orang artis semua start guna material baru dan juga style baru, tapi dia still masih dikenali mana niche penonton dia tu masih lagi kecil tau. Maknanya orang sorry, ada orang call tadi. Aduh, kacau betul lah. Okay, apa ni, yang macam aku dah lupa. Macam aku cakap tu lah, maknanya walaupun berlaku perubahan tu, still benda tu berlaku. Maknanya orang yang betul-betul minat art ataupun orang artis tu sendiri je yang tahu, kalangan-kalangan. Macam contoh, aku ambil seni halus dekat UiTM Shah Alam, degree. So benda-benda ni semua aku belajar. So dari segi orang kata apa, of course lah aku tahu sebab aku belajar kan. So masa aku adalah, kalau kau tanya makcik, pakcik dekat rumah pun, dorang, aku boleh sure yang dorang tak tahu pun apa yang kau cakap pasal work Reza Piadasa, Anthony Lau kan. Aku rasa audience aku pun tak berapa faham sangat benda ni. So itu yang menjadikan benda tu agak susah untuk orang terima, especially kalau work tu jenis work yang lain daripada yang lain. Lain daripada kebiasaan. Maknanya work tu nampak macam ni lah, macam work brother ni lah. So benda tu memainkan peranan lah dalam kenapa agak suka untuk orang yang mempunyai style macam ni untuk buat berkarya. Dan kita pun boleh nampak yang sampai sekarang pun aku rasa mesti orang masih lagi, bila associate dengan seni, orang akan kalau seni visual lah, orang akan lebih kepada painting kan, painting yang orang gantung kat rumah kebanyakan. Tapi benda ni agak jahil lah untuk aku kalau aku cakap artwork. Orang Malaysia ni buta seni hanya kerana diorang suka few art je. Faham tak? Sebab benda tu dia dah termasuk dari segi preference. Maknanya kau kena terima kenyataan yang apa yang kau buat tak semestinya orang suka. Apa yang kau suka tak semestinya ada orang suka. So benda tu dia dah lebih kepada preference. Sebab aku rasa itu dah dia tak semestinya art kot. Semua benda aku rasa macam tu. Kehidupan pun macam tu kan. Macam contoh kan, aku suka perempuan tapi perempuan tak suka aku. Tapi aku boleh katakan yang sekarang sebenarnya penerimaan orang pada seni tu sebenarnya
bukan membangun, dah berkembang lah. Maknanya orang dah boleh start terima apa ni, seni, bentuk seni yang lain. Macam contoh dari segi mural lah. Dari segi mural orang dah start terima maksud mural tu, apa benda mural tu sebenarnya. Macam contoh, sebab berlaku viral kan, yang kalau korang tahu sebelum ni ada viral yang mural Agung di Conteng tu kan. So orang dah start tahu apa itu mural. Sebab kalau korang tengok balik, rasanya daripada aku tak sebelum viral tu pun, tahun lepas kot, still masih lagi ada orang macam, kalau aku tengah buat mural, orang tanya macam buat apa ni mural, apa ni, kalau orang tanya buat apa, aku akan cakap aku buat mural. Orang akan masih lagi tertanya-tanya apa itu mural. Tapi sekarang ni kalau macam aku sendiri, kalau macam aku pakai baju kerja aku kan, pakai baju kotor apa semua ni kan, orang akan kata artis ke. So maknanya orang dah tahu. And then satu lagi pasal artis, aku perasan benda ni tau. Aku perasan benda ni dekat MSI, Malaysia hari ni kan, dia panggil artis keluar tau. Dia panggil, maknanya ada, dia bagi, bukan artis, di mana dia akan panggil selebriti, which mean penyanyi ke apa kan. Kemudian dia akan menyanyi. Lepas dia habis menyanyi kan, biasanya dekat TV tu dia kat bawah ni dah ada letak something kan. Macam contoh Dolah bin Saleh pelukis kan. Ni orang yang menyanyi, dia tulis artis nama, lepas tu bawah tu artis. Dia macam artis is not penyanyi. Artis adalah pelukis. Penyanyi adalah singer, ataupun penyanyi lah kan. Ataupun kalau nak guna dia penyanyi, dia berlakon, dia apa, cakap je lah selebriti. So benda tu lah MSI. Kalau apa ni, kalau korang tahu MSI, siapa-siapa kenal kat MSI, dia tahu lah, dia benda tu salah. Okay, balik pada benda tu, balik pada topik kita. Benda macam aku cakap mural orang dah start nampak, dan orang pun dah start terima baik benda tu. So mungkin dia akan makan masa sikit. Kalau macam contoh artwork engkau lain daripada kebiasaan orang lain, biasanya dia akan makan masa sikit untuk orang recognize benda tu. Sebab kita tak tahu, mungkin dalam 5 tahun ke lagi 2 tahun, ataupun lagi tahun depan orang dah start terima, ataupun 2-3 tahun lagi kan. Benda tu kita tak boleh nak cakap. Sebab artwork, seni ni dia orang kata apa, dia bukannya satu keperluan, ataupun dia kehendak. So benda tu dia something yang tak boleh, dia something benda yang kau tak boleh paksa tau. Sebab benda ni akan, kalau orang tu tak minat art, kau suruh pun dia buat macam mana pun, kalau benda dia tak minat, dia tak minat lah. Kau buat macam mana pun dia takkan minat benda tu. So korang kena terima juga kenyataan tu. Pada pendapat aku lah, aku rasa untuk brother Fan, aku dah balas lah komen dia sebenarnya. Tapi ni untuk pada sesiapa lah, macam brother Art Fundamental ni, dan juga orang yang lain-lain, yang macam korang ada work yang korang sendiri minat. Pada pendapat aku, dia berbalik kepada artis tu sendiri. Macam mana kau nak declare kau punya work. Maksud aku, adakah kau buat work tu sekadar untuk fame, ataupun untuk recognition, ataupun kau buat work tu untuk nilai-nilai komersial. Which mean, kalau macam anda katalah kau memang nak cari duit, mencari duit berdasarkan work kau, and then kau perasan yang work kau tak banyak orang suka, so mungkin kau kena start macam style kau jangan ubah. Pakai style kau, cuma kau relevankan dengan isu semasa. Maknanya apa yang berlaku kat Malaysia ni kau relevankan. So benda tu jadi relevan lah. Orang tak rasa benda ni macam kau shock sendiri ke apa kan. And then kalau korang untuk buat benda ni fame, so kau tak perlu ni lah, kau tak perlu risau sangat lah dengan kurang follower ke apa kan. Yang kau just buat je. Pada aku, kalau dia senang cerita, kau buat je apa yang kau suka buat.
Sebab bila kau betul-betul minat buat sesuatu tu, orang lain akan datang balik. Maksud aku, orang lain akan, kau akan tarik orang yang minat benda yang sama juga eventually. Tu lah macam, sebab benda ni agak sensitif. Sebab waktu sekarang kan, waktu sekarang even though aku pun terjejas. So benda tu aku tak boleh nak cakap secara macam aku, maknanya ni bukannya solution dia lah. Maknanya senang cerita, ini bukan aku cakap ni, ini adalah solution dia. Mungkin ada cara lain. Tapi yang aku rasa, kau buat je apa yang kau suka. Kau teruskan melukis, and then post. Sebab benda tu eventually kau akan tarik orang yang betul. So jangan putus asa je lah. So macam untuk brother ni ataupun orang-orang yang kau rasa, sebab even aku pun kalau kau tengok Instagram aku ada berapa follower je, 900 je. 900 je. Kau rendah lagi, aku rasa rendah lagi. Even yang brother fundamental, No God! No! ni dia ada 2000 lebih. So lagi banyak daripada aku. So benda tu kau kena follow so benda tu kau kena betul-betul pasti dengan apa pilihan kau. Itulah aku rasa. Aku rasa tu je lah kot yang aku boleh cakap. Sebab aku nak cakap banyak pun, aku tak ada benda sangat aku nak cakap. Aku just nak, sebab benda ni dia peak interest tau aku. Sebab aku tengok dia bertanya soalan kan. So aku rasa macam aku kongsi je lah apa yang aku tahu, and then apa yang aku rasa. Kalau benda ni tak kena, tak payah, korang tak payah dengar kan. Kalau benda ni korang rasa bagus, korang ambil lah. Tapi and then korang pun boleh tanya juga soalan apa yang korang nak tanya kan. Apa-apa je lah, asalkan yang berkenaan dengan art ke apa benda kan. Aku tak kata aku ni power jawab soalan ke apa. Cuma seorang-orangnya kita boleh kongsi kan. Aku dapat buah fikiran aku, kau dapat buah fikiran kau, lepas tu gabung meletup kan. So itu je. Aku sekarang ni aku tengah jalankan untuk dalam perancangan untuk jalankan podcast. Aku nak buat podcast, which mean dalam tapi aku tak tahu lagi lah dia punya format apa semua. Kita orang tengah bincang. Tapi mostly kita akan buat format seolah-olah dia macam dia tak panjang, dia 3 minit je, 3 minit atau 1 minit. Yang aku akan cuba interview artis-artis lah. Aku akan sediakan soalan yang diorang boleh jawab pendek je. Aku akan buat 1 minit bersama artis lah, macam tu lah. So korang boleh nantikan lah nanti. Sebab benda ni masih lagi dalam perbincangan, dalam perbincangan, dalam perangkaan. And then aku pun tengah cuba untuk buat merchandise, which mean baju lah. Tapi aku ini just main-main je lah. Tapi aku nak beritahu korang lah, in the future lah ke mana benda ni akan pergi. So aku rasa itu je kot yang aku boleh cerita. And then kalau korang minat, macam biasa, kalau korang minat video ni, and then korang rasa video ni boleh membantu rakan-rakan yang lain, korang boleh share, like dan komen kat bawah. Kalau korang ada pendapat lain, pendapat ataupun cadangan, korang boleh drop kat bawah ni, komen kat bawah. Dan aku harap korang boleh, kepada siapa tu yang macam teruskan melukis, jangan berhenti. And then apa yang kau buat pun kau buat lah, jangan berhenti, itu je. Aku doakan korang semua berjaya. Dan itu sahaja, sehingga kita jumpa di video yang akan datang. Okay, bye bye.